Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtad wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد. Muslimin muslimat, sahabat pendengar IKIM yang dirahmati Allah, marilah sama-sama kita rafa'kan kesyukuran kehadrat Allah di atas segala nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita, terutamanya nikmat iman dan Islam. Dan marilah sama-sama kita bersyukur dengan mentaati segala perintah Allah, melaksanakan segala suruhannya dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala sentiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita, menerima segala amal ibadah kita, mengampunkan segala dosa, kesalahan dan kesilapan kita, dan mudah-mudahan Allah golongkan kita dalam kalangan hamba-hambanya yang bersyukur. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita berada pada ayat yang ke-65 daripada surah Al-Maidah. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau anna ahlal kitabi amanu wattaqaw lakaffarna anhum sayyi'atihim wa la'adkhalnahum jannatin na'im. Yang bermaksud, dan sekiranya ahli kitab itu beriman dan bertakwa, tentulah kami akan hapuskan dari mereka kejahatan-kejahatan mereka, dan tentulah kami akan masukkan mereka ke dalam syurga-syurga yang penuh nikmat. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan kepada kita tentang ciri-ciri yang negatif, perkara-perkara jahat dan keji yang dilakukan oleh ahlul kitab, khususnya golongan Yahudi, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat ini membuka pintu kebaikan buat mereka, memberi peluang kepada mereka untuk bertaubat, untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah menyatakan bahawa walau anna ahlal kitab, dan sekiranya ahlu kitab itu, iaitu Yahudi dan Nasara, amanu, mereka beriman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beriman dengan apa yang dibawa oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Wattaqau, dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memastikan diri mereka tidak melakukan sesuatu yang tidak diridai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekiranya mereka beriman dan bertakwa, lakaffarna anhum sayyi'atihim, nescaya kami, kata Allah, akan menghapuskan segala kejahatan mereka. Kami, kata Allah, akan mengangkat segala hukuman yang dikenakan kepada mereka, dan segala kesalahan mereka, maksiat mereka tidak akan dikira, tidak akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kerana mereka telah beriman dan bertakwa. Ditambah lagi, wala adkhalnahum jannatin na'im, dan kami, kata Allah, akan memasukkan mereka ke dalam syurga-syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi menyatakan bahawa, ketahuilah bahawa Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila Allah menghina golongan Yahudi, dan apabila Allah menyelar tindakan mereka, Allah susuli pula setelah itu dengan keterangan bahawa sekiranya golongan Yahudi, golongan yang dilaknat Allah itu, golongan yang dimurkai Allah Ta'ala itu, sekiranya mereka beriman, atau mereka kembali beriman kepada Allah dengan sebenar-benarnya dan bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya, mereka akan berolehi kebaikan dan kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat. Adapun kebaikan-kebaikan akhirat itu berada pada ataupun terdiri daripada dua jenis, iaitu yang pertama akan diangkat atau dibebaskan daripada
daripada hukuman Allah Subhanahu wa taala terhadap mereka. Yang kedua, akan dilimpahkan pahala dan ganjaran kepada mereka. Maka hukuman yang diangkat itu adalah kerana Allah menghapuskan segala kesalahan mereka, lakafarna anhum sayiatihim, dan diberikan ganjaran itu dengan dimasukkan mereka ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Wala adkhalnahum jannatin na'im. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, cuba kita lihat betapa kasih dan sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Golongan ahlul kitab, khususnya Yahudi, yang telah kita ketahui sepanjang kita membaca daripada awal suratul Baqarah daripada awal suratul Fatihah sehinggalah ke surah Al-Maidah ini, siri-siri kederhakaan, siri-siri kedegilan, maksiat, ya, bagaimana Al-Quran menyifatkan mereka ini golongan yang sangat-sangat degil dan menentang hukum Allah Subhanahu wa taala. Namun dalam banyak juga ayat Allah Subhanahu wa taala memberi peluang kepada mereka agar mereka kembali kepada Allah dan menjanjikan keampunan buat mereka, menjanjikan limpahan rahmat buat mereka dan balasan syurga bahkan buat mereka sekiranya mereka kembali beriman dan bertakwa dan meninggalkan segala kejahatan yang pernah mereka lakukan. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita lihat ayat yang seterusnya, iaitu ayat yang ke-66 daripada surah Al-Maidah. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walau annahum aqamu at-taurata wal injila wama unzila ilaihim min rabbihim laakalu min fawqihim wa min tahti arjulihim minhum ummatun muqtasidah wa kathirun minhum sa'a ma ya'malun. Yang bermaksud, dan kalau mereka bersungguh-sungguh menegakkan, yakni menjalankan perintah-perintah Allah di dalam Taurah dan Injil, dan apa yang diturunkan kepada mereka dari Tuhan mereka, yakni Al-Quran, nescaya mereka akan makan, yakni yang mewah, dari atas mereka, yakni langit, dan dari bawah kaki mereka, yakni bumi. Di antara mereka ada sepuak yang adil, dan kebanyakan dari mereka buruk keji amal perbuatannya. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat ini Allah menyatakan tentang golongan Yahudi dan Nasara kerana ia berbicara tentang At-Taurah dan juga Al-Injil. Maka pada kalimah walau annahum, dhamir atau ganti nama pada hum itu, mereka itu merujuk atau kembali kepada ahlul kitab, iaitu Yahudi dan Nasara, yang Allah Subhanahu wa taala telah bukakan kepada mereka pintu keimanan agar mereka memasukinya dan agar mereka akan mendapat keridaan Allah Subhanahu wa taala. Dan dimaksudkan dengan aqamut Taurat wal Injil, mendirikan At-Taurah dan Injil, bermaksud melaksanakan isi kandungannya, beriman dengan isi kandungan dan melaksanakan juga isi kandungan At-Taurah dan Injil. Di antaranya dan yang terpentingnya ialah tentang berita-berita gembira mengenai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar golongan ahlul kitab ini beriman dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam jika mereka bertemu dengannya, dan melaksanakan isi kandungan At-Taurah dan Injil berupa hukum hakam yang disokong oleh ajaran Islam itu sendiri. Mana perkataan aqamu, iaitu iqamah, bermaksud al-thabatu fil makan, menetap pada satu tempat. Dan dalam konteks ini ia membawa maksud menyempurnakan sesuatu, menyempurnakan hak sesuatu perkara. Bermaksud sekiranya orang Yahudi dan Nasara menyempurnakan hak kitab suci yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada mereka,
iaitu At-Taurah dan Al-Injil, dan juga selain itu dengan apa yang Allah Ta'ala turunkan juga kepada mereka, iaitu Al-Quranul Karim, kerana mereka hidup di zaman Al-Quran diturunkan. Maka menjadi tanggungjawab mereka untuk melaksanakan juga isi kandungan Al-Quranul Karim. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa uhiya ilayya hadzal Qur'an li'unzirakum bihi wa man balagh. Lihat surah Al-An'am ayat yang ke-19, yang mana ia bermaksud dan telah diwahyukan kepadaku Al-Quran ini supaya aku memberi amaran dengannya kepada kamu dan juga kepada sesiapa yang telah sampai kepadanya seruan Al-Quran itu, iaitu agar aku memberi amaran kepada kamu, li'unzirakum, iaitu wahai penduduk Makkah, wa man balagh, untuk aku memberi amaran juga kepada semua yang telah sampai kepadanya kitab ini, iaitu Al-Quran ini, membawa maksud merujuk kepada Yahudi, Nasara dan lain-lain, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka apakah janji Allah kepada golongan Yahudi sekiranya mereka melaksanakan tanggungjawab ini? Allah berfirman, la akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim. Membawa maksud mereka akan makan di sini maksud mereka akan memperoleh limpahan nikmat, rezeki, kebaikan yang banyak, min fawqihim wa min tahti arjulihim, daripada atas dan bawah, daripada langit dan bumi. Bermaksud golongan Yahudi dan Nasara ini akan berterusan menikmati limpahan kurnia Allah, rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala, daripada langit, membawa maksud hujannya dan segala yang akan menyuburkan yang di bawah, iaitu bumi, yang akan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberi pelbagai kebaikan kepada mereka, yang menyebabkan mereka akan hidup dengan kehidupan yang sempurna dan selesa dan dalam limpahan rezeki yang banyak. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, ini menjadi dalil tentang betapa pentingnya istiqamah, konsistensi dalam mematuhi syariat Allah Subhanahu wa taala. Allah menjadikan ia sebagai suatu syarat Allah akan memberikan rezeki yang melimpah ruah. Di dalam Al-Quran banyak ayat yang membawa maksud yang seumpama ini. Di antaranya seperti mana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa allaw istaqamu 'ala at-tariqati la asqaynahum ma'an ghadaqa. Dalam surah Al-Jin ayat yang ke-16 yang bermaksud Nabi Muhammad SAW diwahyukan menerangkan lagi, dan bahawa sesungguhnya kalaulah manusia dan jin itu berjalan betul di atas jalan Islam, sudah tentu kami akan memberikan mereka sebab-sebab kemewahan, terutamanya menurunkan hujan lebat kepada mereka. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Seterusnya Allah Subhanahu wa taala menyatakan, minhum ummatum muqtasidah wa kathirum minhum sa'a ma ya'malun. Dalam ayat ini Allah sebagai Tuhan yang Maha Adil tetap memberi pujian kepada golongan Yahudi yang beriman, atau golongan Nasara yang beriman, iaitu golongan Ahlul Kitab secara umum yang beriman. Allah memuji kumpulan yang minoriti ini, kumpulan yang sedikit yang berhak untuk diberikan pujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada masa yang sama, suatu kehinaan terhadap golongan yang majoriti dalam kalangan mereka, yang sangat keji perbuatan mereka, sangat buruk hati sanubari mereka. Dan kalimah ummatum muqtasidah, ummah di sini ialah sekumpulan dalam kalangan manusia yang dikumpulkan atau yang bersama-sama di atas suatu agama yang serupa, atau jenis yang sama, atau tempat yang sama dan sebagainya. Dan perkataan muqtasidah daripada al-iqtisad, membawa maksud al-i'tidal fi kulli syai', menggambarkan suatu sifat
yang adil, sifat yang baik, sifat yang lurus dalam perjalanan kehidupan. Maka maksud muqtasidah di sini ialah, atau i'tidal atau iktisad di sini membawa maksud berjalan atas satu jalan yang lurus yang akan menyampaikan seseorang kepada kebenaran dan kebaikan, iaitu jalan Islam itu sendiri. Membawa maksud memang wujud dalam kalangan ahlul kitab golongan yang sama sekali tidak seperti golongan yang ramai dalam kalangan mereka, iaitu golongan minoriti yang berada atas jalan kebenaran, dan mereka adalah minoriti yang beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang dimasukkan dengan al-ummatul muqtasidah di sini ialah ahlul kitab yang telah memeluk agama Allah Subhanahu wa taala dan mengikut serta mentaati apa juga yang dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti Sayyidina Abdullah bin Salam dan yang seumpama dengannya. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.